kita akan mulakan sesi forum kita. Tapi sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri dulu. Mula daripada Nik Masni. Sila perkenalkan diri. Nama saya Nik Masni Salihah binti Nik Ahmad Syukri. Saya ambil diploma pendidikan pengajar Islam. Seterusnya, Hai, Assalamualaikum. Nama saya Abdul Khalid bin Abdul Razak. Saya juga dapat diploma pendidikan pengajar Islam. Okay, sebenarnya saya nama yang diberi Izzat Haikal bin Hisham Samuel. Sekarang ni berumur 20 tahun. So belum capai lagi tarikh lahir, maksudnya bulan 4 ni masuk lahir baru 19, dah lebih lah macam tu, kan yang baru masuk 20. So saya ni orangnya asalnya Kelantan, duduk di Selangor. So itulah pasal saya. Seterusnya, Okay, saya Muhammad Amirul Nizam bin Muhammad Nizam sebagai selaku moderator dan sebagai pelajar diploma pendidikan pengajar Islam. Jadi untuk topik pada hari ini akan saya mulakan daripada Kak Nik. Boleh Kak Nik, apa topik yang kita nak sampaikan hari ini? boleh. Hari ini saya akan membahaskan akad jual beli tempahan. Okay, akad jual beli tempahan ini ialah di mana akad jual beli pembeli menempah atau memesan kepada penjual untuk membuat sesuatu barang yang dikehendaki supaya disiapkan pada masa tertentu dengan harga tertentu dan cara bayaran yang telah ditetapkan. Okay, contohnya seorang pembeli menempah langsir rumah untuk menghias rumah ketika hari raya. So pembeli membuat tempahan pada penjual beberapa meter kain yang diperlukan, kain langsir, jenis kain, bentuk kain yang terkini. Contoh kain langsir yang dikehendaki oleh penempah, contohnya kain yang berbunga cantik, warna yang disukai oleh pembeli tersebut. Penjual juga terikat dengan jual beli yang telah ditetapkan barang tersebut secara tunai. Okay, barang yang ditempah oleh pembeli ini akan diproses untuk menghasilkan langsir. Harga yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli mengikut barang yang telah ditempah. Ijab ni ialah yang telah dipersetujui oleh pembeli dan penjual. Pembeli telah confirm membeli barang tersebut dengan penjual. Sekiranya telah ada kelima rukun tersebut, maka terjadilah akad jual beli tempahan. Apabila rukun akad jual beli terjadi, maka sah urusan akad jual beli tempahan. Akad jual beli ini merupakan urusan penting dalam urusan tempahan barang. Jual beli secara tempahan ini adalah memudahkan orang ramai. Contohnya untuk membeli barang mengikut rupa, bentuk, jenis dan fashion yang mereka suka tanpa terikat dengan jual beli secara tunai. Jual beli ini juga boleh terikat secara tunai. Okay, di sini saya akan menjelaskan terdapat 5 rukun dalam tempahan jual beli, akad tempahan jual beli. Yang pertama ialah penempah, iaitu pembeli. Yang kedua ialah penjual, orang yang menjual barang. Yang ketiga ialah barang-barang yang ditempah. Yang keempat ialah harga barang yang ditempah. Dan yang kelima ialah sighah, iaitu ijab dan kabul barang tersebut. Okey, macam ni lah. Yang untuk bahagian harga tempah tu, yang tu apa contoh dia? Cuba Kak Nik terangkan. Okey, harga tempahan ni boleh dibuat tempahan secara halal dan sah. Contoh dia, barang yang kita tempah ni mestilah halal dan tidak terkait dengan yang haram. Contohnya barang yang bukan campuran dari haiwan, contohnya khinzir, barang yang tak ada najis haiwan. Barang itu halal untuk urusan jual beli. Dan seperti yang kita ketahui ialah
dalam urusan jual beli ni Islam sangat mementingkan kebersihan sesuatu barang tu. Itu sebenarnya termasuk juga ke dalam hukum tu. Hukum ya. jual beli tempahan. Ya betul, hukum tempahan. Oh. Okey, tempahan ni hendaklah menentukan jenis yang dijual beli secara tempahan. Pembeli nak menjual barang mestilah menyiapkan atau siapkan barang tersebut mengikut jenis, rupa, bentuk, sifat dan jumlah atau banyaknya barang yang ditempah. Okey, barang-barang yang ditempah ini hendaklah berada dalam keadaan yang baiklah. Terdapat tempoh-tempoh tertentu untuk menempah barang ni. Contohnya kalau langsir kita nak tempah untuk hari raya, maka barang tersebut mesti disiapkan seminggu sebelum hari raya. Okey, mengikut pengalaman saya, hari raya pembeli akan menempahkan langsir tersebut. Jadi semua urusan jual beli tempahan ini akan disiapkan sebelum hari raya. Contoh lain juga seperti termasuklah membeli kereta baru untuk hari raya. Harga yang barang ditempah ni boleh dibayar mengikut persetujuan yang telah ditetapkan. Tempahan yang telah dibuat mestilah ada harga. Barang yang disiapkan juga kesemuanya mestilah diakad. Semua urusan ijab dan kabul telah diserahkan pada pembeli. Yang ketiga ialah deposit. Deposit telah dibayar dan bulanan seterusnya akan mengikut kadar bayaran bulanan yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Kesemua urusan yang jual beli ini atau tempahan ini akan dibuat secara ansuran oleh penjual melalui bayaran bulanan yang seterusnya. Okey, yang tadi saya terangkan harga barang yang ditempah itu. Barang yang ditempah mestilah kesemuanya semasa berlakunya akad tadi. Yang kedua, kesemua barang penyerahan barang ni mesti diserahkan kepada pembeli mengikut persetujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, semasa akad ni pembeli boleh membayar deposit dan akan membayar kesemua barang tu setelah setelah dipersetujui. Dan kesemua barang-barang ni adalah secara ansuran mengikut persetujuan antara kedua-dua pihak oleh penempah dan pembeli. Okey, seterusnya menurut daripada apa yang Kak Ni terangkan tadi kan, jadi macam ada agak kurang sikit lah. Kalau macam ada orang, kalau macam Kak Ni bagi contoh kan untuk langsir kan, cuba Kak Ni bagi contoh dia macam perabot ataupun barang-barang yang ditempah, almari. Cuba ikut pandangan Kak Ni lah, sebab Kak Ni kan dah pernah selama ni pernah menempah barang. So apa pandangan Kak Ni pasal tu? Untuk lebih memahami proses akad dan jual beli ni, penembahan barang ni banyak boleh ditempah. Antara contohnya ialah perabot. Begitu juga perabot ni sama juga macam langsir, ditempah awal dan harga yang ditempah itu dipersetujui oleh penjual. Maksudnya tukang menjual tu ada urusan ataupun ada satu perjanjian surat yang mengatakan perabot, contohnya kerusi, meja akan ditempah sebelum hari raya. So satu dokumen invoice lah dikeluarkan. Itu dah betul. Adakah menjawab soalan? Ya, hampir sikit je. Teruskan. Invoice akan ditulis dan di situ akan ditentukan berapa harga apa barang yang hendak dibeli, bentuk barang tersebut. Kita pun boleh datang ke kedai untuk membeli perabot secara tempah mengikut kehendak pembeli dan sifat dan berapa jumlah
contoh perabot tu untuk ditempah. Itu semua adalah mengikut pembeli lah, berapa kerusi, berapa buah meja. Barang-barang tersebut ni mestilah ditulis dan disediakan dalam bentuk invoice, dan pembeli akan mendapatkan invoice itu, dan harga yang dibincangkan itu dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Dan barang-barang yang ditempah itu mestilah berada dalam keadaan yang baik dan sempurna lah. Dan bayaran pun boleh dibuat secara deposit awal ataupun boleh dibuat secara ansuran. Terdapat harga yang boleh ditunai ialah deposit secara tunai ataupun secara bayaran ansuran. Itu yang saya lebih faham lah. Okey, terima kasih Nik Masni atau lebih dipanggil mesranya Kak Nik. Okey, seterusnya pada sahabat kita Abdul Khalid, persilakan. Okey, baik. Saya diberitahu yang pada petang ni kita akan ada sesi soal jawab bersama tuan moderator. Jadi saya akan Agak menarik. Mak saya pun terkejut juga. ya, jadi mungkin saya akan menjawablah soalan-soalan daripada tuan moderator. Oh ya, okey. Biasanya kita selalu dengar pasal takaful, betul? Biasanya ialah daripada tabung haji takaful ataupun daripada mana-mana macam ekonomi bank yang ada keluarkan pasal takaful. So apa yang dimaksudkan dengan takaful ni sebenarnya? Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan takaful? Takaful ialah satu skim yang berdasarkan prinsip ta'awun. Itu jamin-menjamin atau bantuan bersama ahlinya. Ia memberikan perlindungan bersama aset dan harta serta menawarkan perkongsian risiko bersama sekiranya salah seorang ahlinya mengalami kerugian. So bagaikan bak kata patah Melayu, satu kita tegur, bercerai kita roboh. Oh, ada ya patah tu Ya, itulah konsep yang kita gunakan dalam takaful. Ini teruskan soalan seterusnya. Oh. Kadang-kadang ialah ada orang kata macam takaful ni ada ke berkaitan dengan Islam? Okey, jadi persoalannya, apakah takaful ni dia ada kena ataupun mengait dengan tentang Islam ni? Untuk menjawab soalan itu, jawapannya adalah ya. Kerana takaful adalah sebahagian daripada institusi kewangan Islam yang menyediakan perkhidmatan perlindungan kewangan berlandaskan Islam. Okey, ia juga adalah sebahagian daripada kerangka sistem kewangan yang ada seperti perbankan Islam dan juga pasaran modal Islam. Okay. Untuk bahagian takaful ni, macam ada orang dia tak faham apa beza antara takaful dengan insurans konvensional. Cuba jelaskan. Okey, saya jelaskan secara ringkas. Okey, terdapat beberapa perbezaan antara operasi takaful dan juga insurans konvensional. Adalah berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan di mana setiap peserta membuat sumbangan untuk dana takaful. Okey, sekiranya terjadi kerugian, peserta akan menerima jumlah tuntutan tersebut. Okey, tidak seperti insurans konvensional di mana risiko dipindahkan daripada pemilik insurans kepada syarikat insurans. Risiko takaful dikongsi bersama-sama oleh para peserta. Jadi itu jugalah salah satu contoh perbezaan antara takaful dan juga insurans konvensional. Maaf mencelah. Okey. Saya pun nak tanya juga. Okey, apakah sebutkan apa pun saya ringkaslah tentang apa tu bilangan tentang konsep dia dalam takaful tu, akad dia dan prinsip operasi dan keuntungan. Sebut antara kelima-lima tu, antara konsep, akad, prinsip dan operasi dan keuntungan. Soalan menarik tu. Bahaya. Antara takaful antara lima-lima tu. Baiklah. Jadi dia masih lagi dalam konteks perbezaan antara takaful dan ke insurans konvensional. Baiklah. Dari segi konsep takaful berasaskan semangat kerjasama dan tolong-menolong atau bahasa Arabnya ta'awun dan tabarruk. Sementara insurans
hanyalah semata-mata berdasarkan faktor-faktor komersial. Okey, yang kedua kita lihat pada bahagian akad pula. Takaful menggunakan wakalah dan juga mudharabah, sementara insurans hanya menggunakan jual beli. Kita tengok ke yang ketiga, iaitu prinsip. Takaful menggunakan prinsip bebas daripada riba, gharar dan juga maisir, iaitu perjudian. Sementara insurans menggunakan banyak terlibat dengan riba, gharar dan juga maisir, maksudnya terlibat dengan benda yang riba dan juga perjudian lah. Bahaya juga kan dia punya pasal tu ya. Ya, Betul lah, bahaya. sama bahaya lah. Kita teruskan pada yang seterusnya, iaitu operasi. Takaful menggunakan operasi yang dipantau oleh Majlis Penasihat Syariah. Jadi maksudnya takaful lebih dijagalah, dan juga takaful juga mengikut syariat-syariat berlandaskan agama Islam lah. Sementara insurans tidak ada Majlis Penasihat Syariah. So kiranya insurans ni tidak melandaskan daripada syariat-syariat Islam lah. Maknanya dia ikut komersial saja lah. Ya, seperti yang kita lihat di luar negara lah, ataupun yang biasanya. Seterusnya tentang keuntungan. Menurut takaful, keuntungan akan dikongsi antara pengendali syarikat dan juga peserta berasaskan mudharabah. Sementara insurans hanya mempraktikkan riba. Oh, agak mendalam dia punya situ. Ya, Tapi nampak memang orang kata bersaing jauh daripada situ. Ya, perbezaannya sangat ada. Saya nak ada soalan tanya. Apakah maksud hibah takaful? Hibah takaful. Cuba jawab. Mungkin antara macam hibah tu mungkin boleh dipraktikkan dengan ya, bagi pendengar saya yang saya tahu, hibah ni dia lebih kurang tentang pinjaman ataupun lebih dipendekkan umpama seperti pinjaman kepada pihak yang lain. Apa pendapat dari situ, maksud daripada soalan tu lah. Saya ingat hibah ni bukannya ini hibah bermaksud hibah takaful ini adalah satu sijil takaful ataupun sijil yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Contohnya hibah ni boleh jadi wang ataupun barang. Contohnya hadiah lah. Contohnya hibah ni adalah bentuk pembahagian sijil. Contoh hibah antara pasangan suami isteri boleh menghibahkan boleh membuat caruman pada setiap bulan, contohnya 300 sebulan untuk dikumpulkan. Jadi duit yang dikumpulkan tu akan sekiranya pasangan itu telah bersetuju untuk mengambil hibah takaful, maka duit tu akan didapatkan dalam bentuk sijil. Okey, terima kasih untuk penjelasan tadi. Tapi untuk bahagian takaful kita bahagian. Yes. Boleh tak habis pula, astagfirullahaladzim. Tidak Okey, apa. untuk bahagian akta takaful ni, biasanya apakah akta yang diperlukan untuk mengawal sedia industri takaful ni? Okey. Untuk jawab soalan itu, industri takaful dikawal sedia oleh Akta Takaful pada tahun 1984 yang memberi garis panduan supaya aktiviti takaful selari dengan kehendak Islam. Ya. Okeylah, untuk soalan terakhir, biasanya ada setengah orang kata macam kita rasa tak perlu kot ambil takaful, tapi ada setengah kata ia perlu. Tapi untuk soalan kali ini adalah apa hukum kita mengambil takaful? Okey. Pada asasnya, sistem takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan juga saling bantu-membantu di kalangan para pesertanya. Okey, dalam erti kata lain, ia merupakan penyediaan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukannya. Oleh kerana terdapat beberapa amalan insurans konvensional yang bercanggah dengan prinsip syarak seperti riba, maisir atau maksudnya perjudian,
dan juga gharar atau maksudnya ketidakjelasan. Okay. Maka masyarakat wajib untuk memilih skim takaful dan yang diiktiraf sebagai patuh syariah. Amanah takaful yang dipraktikkan sekarang menggunakan gabungan dua jenis akad utama. Ianya adalah kontrak tabarruk atau maksudnya adalah derma, dan juga wakalah atau maksudnya agensi yang bebas daripada sebarang unsur riba, maisir dan juga gharar. Baiklah. Alhamdulillah, penjelasan yang amat baik. Dan ada persoalan lagi semua Ada. Apa tu? Sekiranya hibah, bilakah waktu yang sesuai untuk kita mendapatkan sijil hibah takaful ni ataupun takaful? Takaful ni yang saya maksudkan, yang saya fahamkan ialah perlindungan. So bilakah waktu yang sesuai untuk mendapatkan takaful? Cuba. Saya rasa saya tak mampu menjawab soalan tu. Tak maaf. Agak mendalam juga soalan ni. Mungkin Ya. saya boleh jelaskan sedikit. Okey, silakan. Okey, waktu yang sesuai untuk melakukan takaful. Okey, waktu sesuai untuk melakukan takaful tu sebenarnya kita boleh waktu contohnya tentang sebenarnya orang muda boleh juga melakukan takaful sejak lahir sehinggalah umur mencapai kepada umur warga emas, atau lebih daripada umur 50 ataupun 60 tahun untuk mendapatkan takaful. Sama ada mereka ini ada masalah kesihatan, contoh dari kecil, macam baby ataupun bayi, ataupun jenis kanak-kanak yang tersebut memiliki penyakit ataupun kata penyakit yang berbahaya ataupun kecemasan di hospital, maka insurans ataupun orang kata lebih baik dipanggil takaful. Takaful ni lebih, orang kata lebih dijamin, orang kata lebih selamat mengikut syariat Islam, kerana sebab ia menjadi dia menjaga, orang kata menjaga syarak dan syarat antara, orang kata hukum-hukum yang telah diperhatikan ataupun diperuntukkan dan ditetapkan oleh Allah SWT tentang pengambilan takaful tersebut. Tidak mengikut, orang kata tidak tersalah menggunakan takaful ataupun duit tersebut untuk benda yang lain. Benda ni sebenarnya untuk keselamatan diri ataupun orang kata kecemasan. Wang kecemasan lah. Ya betul. Kecemasan tu, apa yang saya faham, benda tu untuk semua umat Islam, sama ada muda dan tua, semua yang tadi. So benda ni, jika ada kematian contoh suami isteri, jika ada kematian suami, macam mana dia nak tanggung anak-anak ni? Contoh ada 2-3 anak mereka yang, contoh anak-anak ibu itu yang mereka, ibu tu nak sara anak-anak mereka yang telah meninggal dunia, iaitu suami mereka atau bapa mereka yang telah meninggal dunia. Contohnya 1 juta, contohnya dia dah baru saja membuat takaful dalam beberapa ribu saja, contoh beratus ribu saja, dan dia akan lipat gandakan. Maksudnya orang kata dibantu oleh kerajaan untuk takaful tersebut, dimasukkan lagi dan dilipat gandakan untuk membantu kepada pihak masa yang telah keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Maksudnya telah wafat ni pada keluarga mereka, ketua keluarga, maksudnya bapa dan keluarga tersebut. So takaful ni juga boleh, orang kata memasukkan dana yang lebih, orang kata memudahkan ahli keluarga tersebut yang telah dipersetujui atau telah ijab kabul dalam takaful tu. Apa yang telah jadi nikah oleh takaful untuk membantu pihak keluarga tersebut untuk menafkahi ataupun menjaga anak mereka, keperluan asas mereka apa semua tentang dalam kehidupan ni, untuk membantu mereka lebih, orang kata lebih mudah dalam hidup, orang kata keperluan daripada untuk bekerja lebih berat lagi dan menanggung segala apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau masalah mereka membayar hutang mereka, makanan mereka, pakaian mereka, sama, dan juga benda yang lain yang penting dalam kehidupan mereka. Jika tak ada suami ataupun bapa, ketua kepala keluarga dalam keluarga mereka, tu antara takaful tu boleh
meringankan beban keluarga yang telah ketiadaan ketua keluarga dalam sesebuah keluarga tersebut. So takaful ni antara orang kata penggunaan yang bijak lah, antara sebelum si bapa ni meminta takaful untuk keluarga mereka sendiri, setelah dia meninggal dunia. Itu janji saya dapat. Agak mendalam daripada sahabat kita. So macam mana Nik Mas ni, apakah terang daripada jawapan yang diberikan? Saya ada penambahan. Takaful ni maksudnya ada wang kecemasan lah, ataupun perlindungan insurans sebelum berlakunya kehilangan ahli keluarga. Ni wang-wang yang kecemasan ni akan dijaga, diamanahkan, dan sekiranya tidak berlaku pun kematian, wang tu boleh akan diambil oleh isteri lah. Faham? Okey, terima kasih untuk penjelasan tadi. Nampak agak mendalam untuk berkenaan takaful dan semua. Okey, terima kasih kepada sahabat kita Abdul Khalid. Seterusnya pada tetamu terakhir kita, iaitu Izan. Silakan. Okey. Seterusnya kita akan membicarakan tentang hutang, iaitu bermaksud al-qad. Al-qad bermaksud iaitu potong. Potong itu maksud hutang ni, orang selalunya orang kata berhutang ni macam kita terdesak ataupun meminta duit, ataupun orang kata tiada kecukupan ataupun kewangan dalam kehidupan seharian kita, dan kita ada masalah kerja ataupun gaji yang tidak mencukupi dalam seharian yang kita nak perlukan dalam kehidupan. Contoh, kita nak beli apa yang kita mahukan, dan apa yang kita setiap hutang, contoh hutang kebajikan ataupun kerajaan, bil elektrik ke, atau hutang di luar, atau kita ada orang meminjam di Ahlong. Contoh Ahlong ni yang kata ada akibatnya kalau kita pinjam oleh Ahlong tu tersebut. So kat sini ada kebaikan dan keburukannya. Kita boleh berhutang dengan orang tu dalam mengikut syariat Islam. So hutang ni, kalau jika kita minta ke Ahlong tu, so dia ada akibat dan dia ada orang kata keburukan di situ, menambah bunga. Contoh macam kita rupa-rupa kita tak tahu dia ada skema di situ. Contohnya orang akan letak tempel di dinding ada pinjaman senang lulus, contoh dekat situ. So kita ambil contoh, orang masyarakat tersebut telah dipengaruhi oleh iklan tersebut. Dia 011 dan berapa-berapa sekian, dan mereka ambil peluang tu tanpa fikir panjang, dan mereka tak tahu apakah akibat apabila mereka telah menghubungi mereka dan meminjam kepada Ahlong tersebut. Ini Ahlong. So mereka kat situ tak tahu. Lepas dia meminjam dalam 10,000, dan lepas dipinjam dalam beberapa minggu dan beberapa bulan, dan si peminjam tersebut akan terbeban kerana riba kat situ terjadi. Itulah keburukannya. So keburukan kat situ pun terambil dan terkesan oleh peminjam tu. So dia kena bayar lagi bunga. So bunga tersebut, contoh 10,000, kena bayar lagi, lebih digandakan lagi dalam RM20,000. So dari situ orang kata keburukan yang terima oleh peminjam dan tidak berfikir panjang oleh hutang. So hutang ni kita kena orang kata tengok dahulu yang mana yang kita patut pinjam, dan kita kena pinjam, tengok dahulu, selok belok, dan latar belakang oleh yang kita hendak peminjam nak meminjam kepada mereka tu, oleh syarikat ataupun syarikat yang tertentu yang kita patut pinjam. So lebih detailnya lagi tentang hutang ni dalam pengenalan. Pengenalan seterusnya tentang hutang ni pun orang kata dari segi bahasa, potong. Dalam bahasa Arab tu al-qad, dalam disebutnya menurut istilah al-fuqaha, memberikan hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulakan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Contohnya yang pengenalan ni ada kebaikan, ada positifnya, kerana
Sebab kalau antara berbeza dengan ahlung dan syarikat yang mengikut syarak Islam, dia tiada tambahan ketika meminjam. So dekat situ tiada yang terbeban oleh peminjam untuk kita bayar balik bayaran yang sama. Maksudnya kita pinjam dan kita akan bayar balik dengan jumlah yang sama kepada pihak yang kita pinjam tersebut. So kat sini memberikan kita manfaat dan kebaikan untuk kita tak ada beban kita pinjam wang kepada syarikat tersebut. So dari segi istilah pula menurut Al-Imam Hanafi, pemberian harta misli iaitu yang bermaksudnya mempunyai unit yang sama di pasar oleh seorang kepada seorang yang lain supaya dia membayarnya semula atau dalam ungkapan yang lain suatu kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta misli tersebut kepada seseorang supaya orang itu memulangkan kembali hartanya yang mislinya yang sama, misalnya yang sama sepertinya. Maksud di sini Hanafi menurut istilah Imam Hanafi berkata orang yang penyerahan yang kepada seseorang dan seseorang itu memulangkan kembali kepada hartanya seperti sama. Maksudnya harta yang dipinjam itu maksudnya berkeadaan yang sama, sifat yang sama, tidak rosak dan tidak hancur suatu barang tersebut. So kita kena, dia akan pinjam tu, contoh barang itu dia nak pinjam. Jika dia suka hati pemilik yang nak pinjam tu untuk dia pinjam barang tersebut, ataupun orang kata harta yang si pemilik yang asalnya. So kat sini kita nak terangkan kita kena bagi balik apa yang kita pinjam oleh hartanya benda yang sama. So kena sempurna lah, especially kita kena sama dengan apa yang kita pinjam oleh milik kan. Kita kena pinjam, kita kena pulangkan balik apa yang dipinjam dengan bentuk yang sempurna. Itu. Saya ada soalan. Sekiranya seseorang tu contohnya merampas harta kita dan kita menyedari yang harta kita tu telah diambil alih oleh orang lain. So dalam keadaan kita mampu dan kita sedar, bagaimana pula dalam Islam mensyariatkan untuk peminjam tadi? Contoh Aizat tadi ada bagi tahu kan, harta tu mestilah dipulangkan balik kepada pemilik asal tu. Apakah kaedah-kaedah yang sesuai untuk kita mendapatkan balik harta yang telah dicuri lah, dirampas oleh orang lain yang menjadi milik asalnya, pemilik asal, contohnya pemilik tapi diambil oleh orang lain. Oh, maksudnya di sini harta tu dicuri ataupun diambil oleh orang lain dan dia guna untuk kepentingan dia sendiri. Dan kat situ ada umpama macam kes kecurian yang di situ. Ya. Okey, bagaimana masalah ni dia terlibat dengan kejiannya juga. Sebab dia contoh dalam Islam mengambil hak orang lain tanpa pengetahuan dikira mencuri, betul? Okey, dia dikira mencuri. Di situ kita telah orang kata terlibat dalam kes kecurian lah. Umpama kes kecurian tu orang kata barang tu sebenarnya tak patutlah diambil. Kalau nak contoh dia nak minjam ke, sama dia ada kait tu tak tahu, ataupun orang luar nak minjam barang tu, ataupun dia telah curi, betul? Dia telah curi. Curi. Tapi dia tak tahu siapa yang hubungan dengan orang lain. Ya. Tak ada hubungan dengan orang lain tu lah. Ada hubungan dengan orang lain, tapi macam mana kita nak dapatkan balik? Adakah dia perlu yang pencuri tu membayar balik ganti rugi seperti barang yang dia telah ambil, atau bagaimana kaedah yang dalam Islam? Oh, maksudnya yelah kat situ memang betul lah, kat situ memang ada kaitan. Okey, kalau ada hubungan kaitnya, so kat sini kita boleh merujuk lah kepada orang yang mencuri tersebut, meminta macam tadi yang saya cakap, nak minta barang yang telah diambil tu kita kena pulangkan yang sama, seperti yang sama. Dan orang kata keadaan yang sama, sifat yang sama seperti yang asal. So kat situ barang tersebut nilainya, contoh sebuah kereta nilainya RM20,000. Berpuluh ribu.
40,000, 50,000 ataupun lebih 100,000, maknanya dipulangkan balik dengan harga 100,000. 100,000. Oh, maksudnya di situ dikiranya telah dilunaskan hutang dari situ. Belum lagi, tapi belum ada lagi perbincangan. Tapi barang tu memang dah dicuri, contohnya kereta. Tapi dia cakap itu kereta dia. Sedangkan dalam masa waktu urusan tu memanglah kalau seorang pencuri tu licik tu, memang dia tahulah apa urusan yang dia telah buat tanpa dia bagi hak kepada orang yang sepatutnya. Contohnya orang yang berhak mendapat barang tersebut tapi telah diambil alih oleh orang lain. Oleh contoh sepupu ambil barang orang yang anak saudara. Ataupun suami dia sepatutnya kepada isteri yang kedua tetapi dia ambil oleh isteri yang ketiga. Apakah hukumnya dan boleh ke dalam Islam membayar balik ganti rugi barang asal ataupun dalam bentuk wang? Sebenarnya kita rujuk balik lah, macam berbincang elok macam mana. So kat situ kita boleh tuntut balik apa yang kita punya hak. Contohnya dalam hutang ni, kita kena minta balik hak kita, apa yang dia dah ambil sama, dan kita kena mesti ambil dan rujuk, berbincang dengan baik. So dalam keadaan tu dalam Islam kata berdosa lah dari situ, kata haram lah benda orang lain kan. So dari situ kita kena menyelesaikan dengan masalah cara Islam dari situ. So dari situ kena ada perbincangan antara keluarga, dan orang kata pergilah ke keluarga yang lain di situ, bincang tersebut apa yang masalah sekian, dan kat situ kita kena rujuk balik apa yang milik hak kita yang sebenarnya yang kita yang kita dapat telah diambil oleh orang yang mencuri tu. So kita kena siasat betul-betul dan kita ambil kembali hak kita, apa yang telah dicuri tu. Itu je keadaan yang diskusi. Agak panjang juga dalam berkenaan Al-Qad ni. Jadi menurut Ustaz Haikal lah senang kata kita panggil ni. Jadi apa sahih apa berkenaan hasil sahih daripada ayat Al-Quran dan hadis berkenaan Al-Qad ni? Okey, menurut Al-Quran dan surah menurut Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran saya dapat daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Saya baca maksudnya, siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melampaukan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Okay, maksudnya dalam Al-Quran ini disebut kan pinjaman kepada Allah. Maksudnya di sini semua di atas muka bumi adalah pinjaman Allah SWT. So Allah memberikan kita pinjaman di atas muka bumi. Contoh kita ada keperluan makan cukup, hidup, nafas, itu adalah semua pinjaman Allah SWT. Pakaian yang kita pakai sekarang, kereta, rumah, semua Allah cukupkan. Dalam ayat Quran ada yang saya dapat baca sini, semuanya akan terdapatnya ada orang kaya, dan Allah pun akan mencukupkan secukup-cukupnya di dalam hidupnya. Itu yang saya dapat faham dalam Quran tu, setengah tambahan dalam Quran. So dekat dunia ni tadi yang miskin, sebenarnya yang miskin tu sebenarnya kita jangan anggap miskin. Sebenarnya mereka telah cukup apa yang telah mereka kata dalam menjalani kehidupan. Maksudnya orang yang miskin tu, orang kaya mestilah tolong orang yang miskin. Contoh di dalam Al-Quran ni yang saya dapat setengah tambahan tadi. Okey, orang kaya ni haruslah wajib menolong tu, seperti orang yang miskin disebut, untuk cukupkan keperluan asas mereka dalam kehidupan. So itulah antara mengapa ada orang kaya di muka bumi dan orang miskin dan orang yang cukup di dalam hidupnya. Itu antara proses kehidupan yang patut kita jalani dengan baik, dan kata perbincangan
solusi dan hubungan antara umat Islam dengan umat Islam yang lain. Macam tu. Untuk bahagian Al-Qard ni, apa hukum dia untuk orang yang nak buat hutang ataupun lebih dikenali dengan Al-Qard ni? Tentang Al-Qard, hukumnya hukumnya di situ, hukumnya adalah sunat. Antara adalah sunat berhutang, haruslah. Orang kata harus pada asalnya, tetap pada asalnya adalah harus jika berhutang, dan memberi hutang itu adalah sunat pada asalnya, tetapi hukumnya boleh berubah bergantung niat orang yang berhutang, iaitu boleh jadi haram, makruh dan wajib. Seterusnya yang ketiga, terdapatnya membayar hutang. Membayar hutang tu adalah wajib. Contoh dalam kehidupan kita selalu berhutang, hendaklah kembalikan kepada orang yang hutangnya dengan baik. Kembalikan dengan hutang yang baik. Contohnya berhutang, kita selalu berhutang tu macam kita nak dapatkan sesuatu. Contoh kereta ada insurans, betul. Kita kena belajar, kita kena pinjam dulu PTPTN. Lepas tu kita kena bayar balik mengikut kadar tentu yang masa yang telah ditetapkan hutang tu selepas kita tamat pelajaran. Seperti contohnya kita sekarang diploma. So lepas diploma kita akan bekerja dan cari nafkah kita sendiri dan keluarga. Contoh keluarga kita sendiri yang susah, dan pada yang sama kita kena bayar juga hutang tu. Contoh kita akan dalam RM11,000 kita pinjam, dan sebulanan kita harus bayar RM192 yang telah ditetapkan masa dan kadar yang hendak dibayar di dalam, orang kata, surat yang telah dipersetujui, iaitu akad dan qabul juga. Kerana sebab situ telah dipersetujui dan telah dipersetujukan untuk membayar balik hutang tersebut. So kat sini wajiblah membayar hutang tersebut, kerana perkara itu adalah hak orang lain dan hak syarikat, ataupun orang kata kat sini hak sesuatu dari sumber yang lain. Begitu. Jadi untuk Al-Qard ni, kalau menurut pandangan Ustaz Haikal lah ya, apakah benda tu memang dibenarkan dalam Islam? Ya, dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Sebab di sini adanya seperti yang pada awal tadi, kita contoh kita hendaklah berhutang ni ada cara yang baik, mengikut cara yang baik. Mengikut cara yang baik ni, contoh kita telah dipersetujui dengan orang yang kita kenal, dan kita memberikan maklumat tentang diri kita, dan seseolah kita telah mempersetujui dengan orang tersebut, dan pihak kita dan pihak yang lain, dan maklumat-maklumat kita telah tahu tentang kita mengenai apa yang kita lakukan untuk mendapatkan usaha kembali untuk membayar hutang tersebut. So di sini ada solusinya, kita patut tahu syariat pembayaran, penyelesaian pembayar hutang tu kita kena cari melalui sumber yang halal juga. Kerana selain kalau jika barang-barang haram, untuk kat situ ada permasalahan dan mendapat dosa daripada sisi Allah untuk membayar balik secara haram. Kerana di situ kita telah mempersetujui dengan cara syariat Islam untuk membayar hutang kepada pihak lain, dan kita kena mesti cari solusi untuk mendapatkan perkara halal, untuk bayarnya balik dengan cara yang halal dan baik. Itu antara kebolehan dan cara bolehnya kita jalan dekat sini. So antara tambahannya juga, dekat sini ada menurut cara ni, hutang ni sebenarnya ada cara dibenarkan dalam Islam, yang terdapatnya 4. Tambahannya adalah cara yang dibenarkan dalam Islam yang berhutang, iaitu contohnya seseorang yang hendak berhutang dibenarkan menggadaikan hartanya untuk dijadikan cagaran. Perkara ini dibenarkan dalam Islam. Di samping itu, ia dibenarkan juga mengadakan penjamin di antara mereka. Ianya juga boleh dilakukan secara bertulis, dan ia dibenarkan juga menggunakan saksi. Contohnya kat sini kita mesti bertulis, contoh seperti yang dikatakan
telah bertulisnya kita dipersetujui kita telah meminjam hutang wang tunai itu dan ataupun barang atau harta tersebut untuk dibayar balik mengikut syariat Islam dan ikut cara yang halal lah. Dan saksi kepada saksi yang lain untuk dan dia tahu bahawa dia telah berhutang kepada pihak tertentu, pihak contoh PBTN tersebut. So kita kena bayar balik dan saksi pun tahu kita berhutang. So jika antara contohnya, jika kematian itu berlaku, maknanya ada juga telah dipersetujui maksudnya dalam kematian jika arwah itu telah mati dan meninggal dunia, wafat dan hutangnya tidak dilunas sekali lagi. So kali ni orang kata boleh disambungkan oleh ahli keluarganya terkait rapat dengan individu yang berhubungan dengan perkuaraan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. So di sini sama ada mereka itu telah untuk menghalalkan hutang tersebut dan telah reda hutang lepas daripada hutang oleh arwah tersebut, ataupun mereka berhak untuk meminta hutang tu balik kepada arwah kepada daripada semua keluarganya yang terkait dengan hubungan keluarga yang lain. So di situ terdapatnya pembayar hutang secara baik dan secara Islami di situ. So di sini kita patut tengoklah kenapa kita harus membayar hutang. Kerana hutang ni tidak boleh buat main lah, kerana orang kata dekat sini jika berhutang pun ada juga siksa, orang kata siksa di dalam kubur kerana tidak membayar hutang di dalam kubur. So tambahan yang tadi yang sunnah tadi lupa dijawab tadi. Contohnya di sini hutang secara sunnah riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa di kalangan orang Islam yang memberikan hutang kepada orang Islam yang lain sebanyak 2 kali, niscaya hutang itu akan dikira seolah sedekah yang diberikannya sebanyak sekali. Maksudnya di sini di kalangan mereka yang hutang Islam sebanyak 2 kali, niscaya hutang itu akan dikira seolah sedekah. Maksudnya di sini jika orang tu, contoh seperti keadaan saya terkena pernah saya sendiri oleh rakan saya berhutang dengan si Fahmi. Contoh si Fahmi, saya berhutang dengan Fahmi, saya pinjamnya tak ada duit makan, saya pinjam kepada mereka, kepada kawan saya ni RM5. So saya pinjam dia duit tu dan saya beli makanan dan seperti biasa saya makan kan. Saya makan dan lepas tu saya tiada sumber kewangan untuk saya bayar balik kepada Fahmi ni. Dan Fahmi tu redha akan hutang yang saya pinjam tu, kiranya dia telah untuk bayar balik apa yang saya kena bayar balik kepada Fahmi. Dan Fahmi tu redha kerana dia orang kata kira sedekahlah kepada saya, kerana dia tahu saya ni susah dan untuk mendapatkan makanan, untuk membeli makanan ketika saya kesusahan. So di situ dia telah redha dan sebagai dia telah redha tentang hutang yang saya ada, dan di situ Fahmi telah mensedekahkan wang ni kepada saya untuk mendapatkan semua makanan tersebut. So di sini ada solusi ni. Di sini sedekah tu berhutang dan sedekah adalah perkara yang kita kata baiknya, dan berhutang yang ada baik dan buruknya di situ ikut apa yang dikatakan oleh sunnah tadi. So seterusnya, so nampaknya kita dah berakhir pada untuk sesi kita pada hari ini. Secara kesimpulannya, saya akan beritahu yang ketiga tajuk yang saya dan rakan telah bahaskan pada hari ini. Kita sudah nampak bahawa pada masa kini telah terjadinya perkara-perkara iaitu jual beli, tempahan, takaful, berhutang mengikut cara Islam dan syarat yang sering berlaku pada setiap insan di atas muka bumi ini. Untuk meneruskan kehidupan, kita perlu ada urusan yang tempahan, jual beli dan berhutang untuk meneruskan kehidupan yang akan datang. Jika berhutang ini tidak dibayar di dunia, kita akan dibawa ke akhirat dan akan dipersoalkan daripada Allah.
saya sebagai umat Islam ingin berpesan untuk mematuhilah perintah Allah dan menjaga kesucian agama dan berbuat baiklah dan melarang untuk kita mengambil harta atau milik orang lain. Dan semoga di kesempatan ini saya dapat mengambil pelajaran daripada perbahasan kita hari ini. Saya doakan untuk diri saya dan kawan-kawan sekalian hidup dengan maju jaya dan penuh dengan keberkatan. Dan terdapat satu hadis yang telah saya pelajari, iaitu hadis ini berkait dengan usaha. Kita boleh mengambil apa yang telah kita usahakan daripada lelaki dan perempuan, apa yang telah kita usahakan dan kita nafkahkan, dan harta tersebut akan menjadi milik kita sendiri. Ayat ini daripada surah An-Nisa ayat 32. So saya telah mengambil pelajaran dan pengajaran, dan untuk meneruskan kehidupan memang kita akan perlukan benda-benda yang perlu dalam hidup kita, dan itu semua kita akan boleh dapat melalui pekerjaan yang halal dan bukannya melalui tipu daya manusia yang bertopengkan syaitan. Sekian perbahasan kita pada hari ini. Okey, terima kasih untuk penutup, dan alhamdulillah telah tamat sudah sesi forum kita pada hari ini, dan insya-Allah apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dan buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lu qauli wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share ya wahai antum sekalian. Okey, Assalamualaikum.